Al-Hafiz yang ingat Al-Quran. Yang ingat Al-Quran lagi hukum hadis macam mana dia ingat Al-Quran. Orang yang ingat ratusan ribu hadis, bukan ingat 10,000 hadis, ratus ribu naik ke atas, 100,000 naik ke atas. Bukan hafiz, kebanyakan hadis itu dia ingat. Bukan ingat matan dia saja, ingat perawi dia. An. Serta kenal rawi dia. Rawi dia ni siapa dia, lahir tahun mana, dan dia ni thiqah atau tak thiqah, mesti kena kenal. Ini ilmu yang sangat-sangat mulia, yang sangat tinggi, yang luput, yang tak ada pada negara kita ni lah. Negara kita payah nak cari. Bukan makna perkara tu mustahil. Ibaratnya kita kata di India tak jauh sekali dengan Malaysia kan, tak jauh India, tapi orang India sampai ilmu ini. Akhir-akhir ini ilmu ini bertapak di India, sampai pada orang Arab pun mari terima ke India. Tinggi. Anwar Shah Kashmiri di antaranya ilmu yang tinggi di dalam bidang ini, kena hafiz. Maka Imam Al-Baihaqi, Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Apa sebab dhaif? Kerana ada dua orang mudallis di dalam ilmu hadis. Itulah yang susahlah bagi kita ya. Saya sebut supaya kita faham betul-betul kaedah ahli sunnah wal jamaah, kaedah ahlul haq. Di antaranya A'mash, dia tadlis. Apa tadlis? Itu tajuk dia. Mana bila ada panjang sambung supaya nak kita faham itu bukan jam 9 dah lah, kita kena jam 12 sebelah lah kita ya. Tadlis iaitu menyusup guru. Dia tak sempat dengan guru yang dia riwayat, tapi dia riwayat dengan lafal menunjuk kata dia sempat dengan guru dia yang dia riwayat itu. Sedangkan dia itu tak sempat, tak jumpa, tak dengar, tapi dia riwayat bentuk dia dengar. Maka ini satu daripada bagai tadlis, satu daripada sebab bagi dhaif hadis. Dan untuk guru, bagi tuan guru, bagi A'mash sendiri pun tadlis. Maka hadis ini dibilang hadis yang sangat dhaif. Lebih-lebih lagi pula hadis ini bercanggah, berlawan dengan Al-Quran yang qat'i, yang putus. Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa taala satu pun. Tak ada seorang pun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ala suratihi, kembali kepada Allah, ala suratir Rahman, Allah berbentuk di atas rupa Rahman, tu Adam seperti Rahman, seperti Allah. Artinya bukan seorang saja yang serupa, kita pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah serupa dengan kita. Tak ada arti walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahli sunnah wal jamaah pokok besar dia membersihkan Allah daripada menyerupai dengan makhluk berdasar kepada ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini tidak dipertikaikan bahawa ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat. Ayat ini juga ayat yang qat'i, yang tidak ihtimal maknanya, yang yakin maknanya. Artinya, maksudnya iaitu Allah tidak seperti suatu pun, tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah, yang serupa, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kaedah ini, bila al-hadis, bila hak tak yakin, hak tidak qat'i berlawan dengan yang qat'i, ulama ahli sunnah ada dua aliran. Satu aliran dia diamkan, dia tak cerita, dia tak cakap tentang makna hak zanni itu. Satu daripada aliran ini, aliran yang ramai, iaitu dia mentakwilkan hadis-hadis yang dan Al-Quran juga yang tidak qat'i, yang bercanggah, yang bertentangan dengan yang qat'i itu. Bila hadis yang berlawan dengan laisa kamitslihi syai', bila hadis yang berlawan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dia takwilkan. Apa takwil? Makna takwil dengan cara ringkas,
menentukan makna murad daripada hadis itu. Apakah murad daripadanya? Yang betul, murad yang tidak mustahil, yang boleh himpun, yang boleh cantum dengan laisa kamitslihi syai'. Itu makna ta'wil. Oleh itu ahli sunnah tak boleh ambil hadis ala suratir rahman mari tafsir ala suratihi. Ahli sunnah dia guna kaedah ahli sunnah, dia guna ilmu. Ni lambang ahli sunnah wal jamaah. Dia guna ilmu. Sama ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu akal, dia guna dengan ilmu betul-betul, dengan ilmiah, keilmuan betul-betul. Dia tak guna nafsu, dia tak guna puak, dia guna ilmu. Kalau bukan musyabihah ni, dia sokong puak, sokong pati. Contohnya kalau buat misalnya tuan-tuan semua buat guru kepada saya, percaya pada saya, apa yang keluar daripada saya kalau salah pun tuan-tuan semua, itu guru kita tak salah, itu yang kata dia ada wajah dia, ada wajah dia untuk guru kita alim. Itu dia panggil bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah wala guru pun kerana ad-dinun nasihah, agama nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, nasihat kepada siapa? Lillah, nasihat kepada Allah, wali rasulihi kepada Rasulullah, wali kitabihi kepada kitab Allah, wali a'immatil muslimin, bagi imam-imam ikutan bagi orang Islam kita kena nasihat. Kita oleh ahli sunnah berdasar kepada hadis Rasulullah. Wala tuan guru kita, wala pemimpin kita dia tak betul, kita mesti nasihat. Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia di atas mimbar, dia naik bersyarah, berkhutbah. Siapa-siapa yang melampaui, yang melebihi mahkawin daripada mahkawin yang dibagi pada masa Rasulullah, aku akan rampas, ambil, masuk kepada Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar dia sangat tegak, apa-apa satu dia tegak. Dia akan rampas. Siapa belanja, kalau tadi dia panggil belanja bini, mak kahwin isteri siapa lebih dia akan rampas. Bila dia turun ke mimbar, seorang perempuan daripada perempuan Quraisy sekak dia, letak dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, perkataan engkau berhak diikut ataupun perkataan Allah? Aku nak ikut engkau kau, aku nak ikut Allah. Selalu orang perempuan, bukan lelaki. Kita sekarang lelaki jadi perempuan ke? Lelaki bukan lelaki. Itu perempuan jadi lelaki. Kuat semangat dia kerana menjaga al-haq sebenarnya. Sayyidina Umar tanya, apakah? Sayyidina Umar pun dalam kelang kabut, tak sengka, tak disengka. Apa yang kamu kata, apa maksud? Dia kata tadi Amirul Mukminin kata siapa-siapa yang belanja, yang bagi mahkamah lebih daripada yang dibagi pada masa Rasulullah, Amirul Mukminin, Allah engkau nak rampas untuk masuk pada Baitul Mal. Sedangkan Allah kata wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dia baca ayat Allah, ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Dan ayat ini yang bersama dengan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau kita nak saling, nak tukar isteri, kita tinggal satu, kita nak ambil yang lain, Allah kata jangan kamu ambil apa yang kamu beri kepadanya daripada mahkawinmu, tak boleh ambil. Kalau kamu sudah bagi 1 pikul 100 kilo daripada mah pun tak boleh dah. Kamu sudah bagi berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo emas pun tak boleh ambil. Allah kata tak boleh ambil, kamu nak ambil, boleh ke? Siapa yang berhak itu tu? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu jawab kata, kullu ahadin afqah min Umar. Kesemua manusia lebih alim daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jahil, Sayyidina Umar tak faham Al-Quran.
dia paling naik kepada mimbar, seru, wahai manusia, buatlah pada harta kamu apa yang kamu rasa nampak, yang kamu kehendak. Buatlah harta kamu, aku tak rampas. Saya nak masalah 2 jam. Itu nasihat. Kalau kita itu Amirul Mukminin kita tu, dia orang alim tu, kita biarlah dia betul lah. Dia kata tu Al-Quran pun dia sudah tahu, dia faham hadis, dia faham. Kita biar ada Amirul Mukminin kita kan, kita ikutlah dia kata. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu ahli dhalalah, orang sesat. Yang betul kita terima, yang tak betul tak boleh kita terima. Bukan arti kita tak boleh kita terima kita lawan dia, kita menentang dia, bukan. Kita mesti tak boleh terima yang salah. Ini yang salah, itu keadaan ahli sunnah wal jamaah. Oleh itulah di dalam hadis ini orang ahli sunnah dia guna ilmu, dia tilik kepada asbabul hadis. Hadis ini salah satu pada punca juga yang jadi perbezaan. Hadis ini apa, potongan sekerat daripada hadis yang panjang, sekerat daripada hadis yang panjang. Yang ada sebelumnya, ada lagi. Itu penting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali dia cara nak faham hadis, nak faham Al-Quran, jangan kita faham dengan secara mufradat dia, jangan kita faham dengan secara sepotong-sepotongnya dia, tak boleh, tak betul kita faham. Ini dari ini kerana pelajaran kita rendah. Kalau budak-budak pelajar kita belajar tafsir Al-Quran, dia bawa makna mufradat, makna satu kelimah. Bila makna satu kelimah macam ini, bila di dalam tarkib, di dalam susunan, dia arti lain pula, tak mesti. Contohnya yadu, yad, bukan makna tangan. Yad